Halo, salam sejahtera semua. Hari ini kita akan bincangkan contoh soalan bagi format baharu PASBM Matematik mulai tahun ini. Format baru ini ada 3 bahagian, iaitu bahagian A, 20 soalan objektif, 20 markah. Bahagian B, 5 soalan subjektif, jawab semua, 30 markah. Bahagian C, 2 soalan pilih 1. Dan setiap soalan ialah 10 markah. Dan jumlah masa ialah 1 jam 45 minit. Bahagian C ini ialah soalan kebat. Hari ini kita akan tumpu kepada bahagian A, iaitu soalan objektif dahulu. Okey, jom. Okey, soalan 1. Pemudahkan U tolak 8U tambah 7. Okey, untuk pemudahkan ungkapan algebra, caranya ialah kita kena tambah atau tolakkan sebutan serupa. Sebutan serupa di sini maksudnya huruf yang sama. Di sini cikgu dah highlightkan sebutan serupa atau huruf yang sama, iaitu U. So, pelajar boleh kira 1U tolak 8U. Sama dengan berapa U? Kita hanya kira nombor di depan U, iaitu kita guna 1 tolak 8. So, 1 tolak 8 sama dengan berapa? Okey. So, 1 tolak 8 ialah negatif 7. Jangan lupa tulis balik, salin balik U sebab ada huruf U. Kemudian nombor ada 1 saja, tak ada kawan, so kita salin balik. So boleh cari jawapan ABCD yang mana satu jumpa negatif 7U tambah 7. Jawapannya B, boy. Negatif 7U tambah 7. Pelajar boleh juga kira pakai kalkulator. Tekan saja kalkulator 1 tolak 8. Kalkulator akan bagi tahu negatif 7. Kalau kira sendiri, pelajar boleh fikir macam ini. Bila kecil tolak besar, jawapan mesti ada negatif. Kemudian untuk nak tolak boleh pakai nombor yang besar, 8 tolak 7. 8 tolak 1. So dapat 7. Okey, sekarang kita lihat pula soalan 2. Soalan 2 pun sama juga nak pemudahkan ungkapan algebra. So caranya sama. Okey, apa yang cikgu kata tadi? Untuk pemudahkan ungkapan algebra, kita kena tambah atau tolakkan sebutan serupa, iaitu kita tambah atau tolak huruf yang sama. Di sini pun cikgu dah highlight siap-siap huruf yang sama, iaitu Q. Ada 2 sebutan Q di sini. So, kita kena tambah atau tolakkan untuk pemudahkan. Okay, so mula-mula kita salin balik huruf yang tak ada kawan, iaitu 2P. So, salin balik 2P. Okay, kemudian hutang 5Q, hutang lagi 2Q. So, semuanya hutang berapa Q. Bila nampak tolak lagi, kita faham sebagai hutang. Lebih senang faham sebagai hutang duit. Hutang RM5, hutang lagi RM2. So, semuanya hutang berapa ringgit. Ataupun di sini hutang berapa Q? Hutang 7Q. Hutang 7Q. Itulah jawapannya. Ini dah paling ringkas lah, sebab P dan Q
huruf yang tak sama tak boleh dipermudahkan lagi. So itulah jawapan kita. So kita carilah dari pilihan A, B, C, D itu yang mana satu. Yang mana satu jawapan kita. 2P tolak 7Q. Ya, B, boy. So kita circlekan jawapan B. Okay, nanti dalam exam pelajar kena hitamkan pada jawapan ABCD itu pada kertas jawapan OMR. Okey, sekarang kita lihat pula soalan 3. Ini pun permudakan. Tapi ini ialah satu pecahan. Merupakan satu pecahan. Ungkapkan pecahan ini sebagai satu pecahan tunggal dalam bentuk termudah. Bila nampak saja ada perkataan termudah, maksudnya kita perlu permudahkan. Kena permudahkan pecahan itu supaya ia dalam bentuk termudah ataupun bentuk paling ringkas. Okey, cikgu dah salin siap-siap pecahan ini supaya jarakkan sedikit, senang kita nak main apa? Potong-potong. Permudahkan pecahan maksudnya kita main apa? Potong-potong. Potong apa? Potong apa? Faktor sepunya. Ataupun potong apa? Huruf yang sama di atas dan di bawah. So kita main potong-potong saja dan kita kena potong-potong apa? Sebutan yang serupa juga, nombor dengan nombor, A dengan A, B dengan B, C dengan C. So cikgu dah bezakan dengan warna yang berlainan untuk setiap sebutan yang berlainan ini. Okey, so kita boleh start potong-potong untuk hapuskan faktor sepunya. Okey, kita kena buat step by step. Start dengan nombor dulu. Okey, 6 dan 2 kita kena cek. 6 dan 2 paling besar boleh dibahagi oleh nombor apa? Apakah faktor sepunya mereka? 2 kan? Sebab kedua-dua ini adalah nombor genap. Semua nombor genap boleh dibahagi tepat oleh 2. So kita boleh bahagi atas bawah dengan kedua-dua nombor itu kita bahagi dengan apa? 2. So bahagi 2 bahagi 2 maksudnya kita pakailah sifir darab. Sifir darab 2. So 2 kali apa dapat 2? 2 kali 1 2. 1 tak mau tulis pun boleh. 2 kali apa dapat 6? 2 kali 3 dapat 6. Inilah dipanggil potong-potong. Maksudnya kita untuk nombor kita bahagi dengan faktor sepunya mereka. Bahagi dengan faktor sepunya yang paling besar lah. Okey, atas ada A, bawah ada A. So kita boleh hapuskan kedua-dua A ni. Hapuskan dengan potong. Okey, untuk B yang warna hijau pula, bawah ada satu B, atas B kuasa 4 maksudnya B dikali 4 kali. Maksudnya B ada 4 kali. So ada potong bawah, potong 1B, atas pun kena potong 1B. So 4 tolak 1 tinggal 3. Okey, kita buang 1 tinggal buang 1B, so tinggal 3B. So kita potong pada dia punya kuasa lah, iaitu 4 tolak 1 lah. Buang 1 maksudnya 4 tolak 1, so tinggal B kuasa 3. Okey, sama juga untuk C yang huruf grey color ini. Okey, potong 1C kat bawah, so atas pun mesti potong. Kita kena adil. Bawah potong 1C, atas pun kena potong 1C. So C kuasa 6. 6 tolak 1 tinggal 5. Maksudnya tinggal ada 6C, buang 1C, tinggal 5. Iaitu 6 tolak 1. So sekarang kita boleh tuliskan jawapan kita. Selepas potong-potong, tuliskan apa yang tinggal, yang belum dipotong. Tinggal apa? Jangan lupa negatif. Tengok negatif. Kena buka mata besar-besar, hati-hati.
Cek ada tak negatif? Ada. Atas ada negatif. So tinggal negatif. Dan cek bawah. Bawah sudah semua dah habis di hapuskan. So tak ada apa lagi. Satu tak payah tulis. Persatu tak payah tulis. So kita tinggal yang bahagian atas saja, iaitu negatif 3A dah hapus. B ada lagi 3, iaitu B kuasa 3. C ada lagi tinggal 5, so C kuasa 5. Okey, dah siap kita cari jawapan pada pilihan. Negatif 3, B kuasa 3, C kuasa 5. Jawapannya A. Okey, jawapan pada A. Okey, siap soalan 3. Sekarang kita lihat pula soalan 4. Soalan 4 uji pula ini. Uji pula pelajar untuk kembangkan. Kembangkan apa? Hasil darab dua ungkapan algebra. Okey, kembangkan maksudnya kita kena kembangkan dua bracket ini ya. Maksudnya kita kena darab 4 kali. Untuk kembangkan pattern macam ini kita kena darab sebanyak 4 kali. Okay. First, pelajar kena faham dia punya cara, dia punya konsep. Okay, konsepnya ialah kita kena guna setiap sebutan dalam first bracket ini untuk darab dengan kedua-dua sebutan dalam bracket kedua. Okay. So kena adil lah. Kita nak darab kena darab dengan kedua-dua. Kena darab dengan semua. Tak boleh darab first one only. Kena darab dengan second one also. So gila-gila. Ini kena buat secara gila-gila lah. Kita start dengan first term dulu. Term maksudnya sebutan. Cikgu sebut term maksudnya sebutan. So kita start dengan first term kali dengan first term dulu. First kali first dulu. Ini first term, second term. First term, second term. So kita start dengan first kali dengan first dulu. Okay. First kali first ini dapat apa? First kali first ini dapat apa? First kali first ini dapat apa? 3n kali n. So 3 salin balik 3. Nombor ada 1 saja. So salin balik tak berubah. N kali n dapat n kuasa 2. N kali n ialah n kuasa 2. Okey. Sekarang kita kena darab dengan second term pula. 3n ni kena kali dengan second term pula. Sebutan kedua pula. Tadi kali dengan first term. Sekarang kali dengan second term. Okay. Sekarang kita kena hati-hati dengan tanda. Untuk second term itu depannya ada tanda. Okay. So sekarang tandanya ialah tolak. So kita salin balik tolak. Kemudian baru kali nombor dengan nombor. 3 kali 1 sama balik 3. N tak ada kawan. So sama balik. Sama juga 3N. So salin balik N. N tak ada kawan. So kekal. Sama juga N. Okay. So kerja sebutan pertama ini dah siap. Dia dah habis. Kali dengan kedua-dua sebutan lah. 3N ini. Sekarang kerja dia dah settle. Sekarang giliran apa? 2 pula untuk darab. Sekarang giliran 2 pula untuk darab. Sekarang giliran 2 pula untuk darab. Okey, sekarang kita pakai 2. Sama juga kita ulang proses yang sama. Iaitu kali dengan first one dulu. 2 kali sebutan yang pertama dulu. 2 kali. Dan perhatikan tanda di depan 2. 2 adalah positif. So kita pun kena ikut lah. Ikut tandanya. Kalau positif kita tulis tambah. Okay. Kita kena ikut
tanda di sini. Kita kena ikut tanda di sini ya. Oke, so positif 2, so kita tulis tambah dan kita darab. 2 kali N ialah 2N. 2 kali N ialah 2N. Kemudian pakai 2 kali dengan sebutan kedua pula. Kali dengan sebutan yang kedua pula. Oke, tadi dah kali dengan sebutan pertama, sekarang kita kali dengan sebutan kedua pula. Oke, ini kena hati-hati. Bila sebutan kedua kali dengan sebutan kedua, di depan mereka ada tanda. Ada 2 tanda di sini. Oke, mula-mula kita kena kali tanda dulu. Kita nampak tanda dulu, kita kena kali tanda dulu. Positif kali negatif dapat negatif. Kemudian baru kalikan nombor dengan nombor. 2 kali 1 tetap 2. Oke. So, oke. Dan so kita dah kali 4 kali, so kita mesti dapat 4 sebutan. Dan kebiasaannya 2 sebutan di tengah itu mesti merupakan sebutan serupa, iaitu ada huruf yang sama di tengah. Ada 2 sebutan dengan huruf yang sama di tengah-tengah. So kita mesti pemudahkan lagi. Kena pemudahkan lagi dengan tambah tolakkan sebutan serupa. Oke, yang tak ada sebutan serupa itu yang N kuasa 2 ada 1 saja. So kita salin balik 3N kuasa 2. Oke, dan tolak 2 pun kita nombor pun ada 1 saja. So tak ada kawan, tak ada perubahan, kita salin balik. Yang ada perubahan ialah 2 sebutan di tengah, iaitu sebutan huruf N. Huruf yang sama, maka kita boleh ringkaskan lagi dengan tambah atau tolak. Oke, so macam mana nak kira? Macam soalan 1 dan 2 tadi lah. Hutang 3N tambah 2N. Tinggal berapa N? Hutang 3N, bayar balik 2N, so masih hutang 3N, bayar balik 2N, so masih lagi hutang 1N. Dan 1 tak payah tulis. So, tinggal negatif N. Itulah jawapan kita selepas kita darab 4 kali. So, jawapannya ialah ada di C. Jawapannya di C. Oke, sekarang kita lihat pula soalan 5. Oke, soalan 5 pun pemudakan. Banyak soalan yang pemudakan. Pemudakan. Ini level up lagi. Tadi soalan 1 dan 2 tak ada bracket. Yang ini bila ada bracket, apa yang kita kena buat? Bila ada bracket, kita mesti buka bracket untuk bebaskan apa yang terkurung dalam kurungan itu. Barulah bebas dia apa? Bebas untuk kita kira tambah atau kira tolak. So, buka bracket maksudnya kita kena darab masuk. Darab masuk sebutan di luar bracket itu. Yang cikgu dah highlight kuning ini. Keseluruhan. Termasuk dia punya tanda, kita kena ambil bersama untuk didarab masuk. Oke, kita guna apa yang cikgu highlight itu, sebutan yang cikgu highlight itu, iaitu bersama dengan tanda negatifnya, kita keseluruhannya kita darab masuk. Dan dalam bracket ada 2 sebutan. Ingat, kita mesti adil. Kita mesti darab. Kalau nak darab, kita mesti darab kepada semua. Darab kepada semua sebutan yang ada dalam kurungan. So, ada 2 sebutan. Kita darab dengan kedua-dua sebutan dalam kurungan. Oke, macam ini.
Oke, sekarang 4xy itu tak ada bracket. Tak perlu buat apa, kita salin balik dulu. Oke, 4xy tak payah buat apa dulu. Apa yang kena buat ialah buka bracket dulu. So kita mesti salin balik 4xy yang tak ada kurungan itu, kita salin balik dulu. Oke. Oke, sekarang kita boleh mula darab masuk. Oke. Negatif 2/3. Oke. Dalam bracket tak ada nombor, so kita salin balik. Dia tak payah kali dengan nombor lain, dia ada seorang-seorang sahaja. Oke, X. X ada dalam bracket ada satu X. So X kali X. Huruf kali dengan huruf. X kali X. X kali X dapat X kuasa 2. Oke. Kemudian kita nak darab kepada sebutan yang kedua. Ingat, nampak tanda, tanda kena darab dulu. So negatif kali negatif dapat positif. Oke. Kemudian 2/3 kali 2. Kita cek boleh tak potong 3 dan 2. Kalau tak boleh, atas kali atas. 2 kali 2 ialah 4. Oke. Salin balik per 3. Kemudian huruf kali huruf, iaitu X kali Y. So dapat XY. Oke, lepas kita dah buka bracket, apa yang kita kena buat sekarang? Lepas buka bracket, kena buat apa? Oke, kita kena cari huruf yang sama untuk ditambah atau ditolak. Untuk pemudahkan, kita mesti tambah atau tolak huruf yang sama atau sebutan serupa. Iaitu apa? XY. Dah tengok. Kita kena cek. Cek satu-satu. Kena hati-hati cek satu-satu. Tengok ada tak sebutan serupa. Ada. Iaitu sebutan XY. So kita boleh circlekan sebutan serupa supaya senang dilihat. Dan circle bersama tanda di depannya. Sebab itu miliknya. Hak milik dia. So kita kena circle bersama supaya nanti kita boleh tambah atau tolak dengan tengok tanda di depan sebutan itu. So yang ini satu nombor 4 kena tambah dengan pecahan 4/3. Okay, kalau susah nak kira manually, pelajar pakailah kalkulator. Macam ini. Pelajar pakailah kalkulator untuk kira. Okey, tekan saja. 4 tambah. Okey, mengapa tambah? Sebab tadi di depan sebutan ini ialah tambah. So kita kena ikut tanda di depan sebutan itu. So kita tekan 4 tambah, kemudian tekan pecahan 4/3. Okey, tekan pecahan pakai button A, B, C ni. So tekan 4 per, kita tekan button A, B, C ni untuk per 3. Okey, tekan sama dengan. Okey, dan kalau pecahan itu nombor atas lebih besar dari nombor di bawah, kalkulator akan automatik tukarnya ke pecahan bercampur. So biasanya jawapan, tengok pilihan jawapan ini dia bagi apa? Pecahan tunggal kan. So kita mesti convert pecahan bercampur itu balik ke pecahan tunggal dengan tekan button shift, kemudian diikuti dengan button pecahan ABC ini. Kalkulator akan convert jadi pecahan tunggal kepada kita. So jawapan jawapan hasil tambah dua nombor ini ialah 16/3. Okey, 16/3.
So, I tulis 16 per 3. Jangan lupa kena tulis apa? XY. Kemudian, sebab bila kita kira, kita hanya kira nombor di depan huruf. Habis kira, kita kena tulis balik hurufnya. Okay, 16 per 3 XY. Okay. X kuasa 2 ada 1 sahaja sebutan. So, kita tersalin balik. Tak ada perubahan. Kekal lah. Dan, okay, cari macam mana pun tak nampak apa. Mengapa tak ada jawapan? Sebab salah lah. Ini, soalan ini bukan soalannya salah. Jawapannya. Jawapannya salah. Tak ada jawapan. So, tapi pelajar tahu lah, jawapannya ini. Ini kesilapan lah. Kesilapan soalan. Tak bagi jawapan yang betul di sini. Yang penting ini ialah jawapannya tak ada di sini. Sebab kesilapan lah. Okey, sekarang kita lihat pula soalan 6. Ni start soalan nak faktorkan pula. Faktorkan 4x kuasa 2y tambah 2y. Okey, ada dua sebutan di sini dan kita nak faktorkan. So, apa maksud faktorkan? Faktorkan maksudnya kita keluarkan faktor sepunya yang paling besar di antara dua sebutan ini. So, sekarang kita kena buat step by step dengan sistematik. Sebab kita ada nombor, ada X, ada Y. So, kita kena buat satu persatu. Kita kena faktorkan satu persatu. Kita faktorkan nombor dulu. Kita cek faktor sepunya untuk 4 dan 2 dulu. Okay. So, 4 dan 2 boleh dibahagi oleh 2. Kedua-dua adalah nombor genap. Maka kedua-dua ini di sini boleh dibahagi apa? Boleh dibahagi oleh 2. So, maka kita keluarkan 2. Okay. So, nombor dah settle. Faktor sepunya bagi 2 kita dah keluarkan. Sekarang cek untuk huruf X pula. Okay, yang hijau. Sebutan pertama ada X. Tapi sebutan kedua tak ada X. So, kalau satu tak ada sepunya lah. Bila satu sebutan tak ada, maka tak wujud sepunya. So, tak ada sepunya, tak boleh keluarkan. Kedua-dua sama-sama ada, baru kita boleh keluarkan. Okay, so sekarang kita cek untuk sebutan Y pula. Ini Y ini yang merah ini, kedua-dua belah pun ada satu Y. So, maka kita boleh keluarkanlah Y. Sebab kedua-dua belah ada satu Y, maka kita pun keluarlah satu Y. Yang sepunya ini, sepunya ialah Y. So, kita keluarlah Y. Okey, dah habis keluarkan. Sekarang dah siap keluarkanlah semua faktor sepunya yang mungkin. Okey, maka kita buatlah kurungan. Buatlah satu kurungan atau satu bracket. Untuk apa? Isi apa sekarang? Nak isi apa yang tinggal selepas keluarkan 2Y. Sama juga. Okey, dan tengah-tengah ialah tambah. Kita ikut balik tanda asal tambah. Okey. Sekarang sama juga kita cek dulu untuk sebutan pertama. Okey, 2 dah keluar. So apa yang tinggal? 2 kita kena main teka-teki darab. 2 kali apa boleh dapat balik 4. So 2 kali 2 boleh dapat balik 4. Kemudian X kuasa 2 belum dikeluarkan lagi. So, kita kena, masih ada lagi lah. Belum tak dikeluarkan tadi. So, kita kekal. X kuasa 2 kena kekal. Masih ada X kuasa 2. Maksudnya baki. Atau yang tinggal. Ada tinggal 2 X kuasa 2 lagi untuk sebutan pertama. Untuk sebutan kedua pula 2Y. 2 dah keluar, so dah hilang. Tak ada lagi, dah hilang. 2 dah keluar, dah hilang. Y pun dah keluar, dah hilang. So, dah hilang, jangan biarkan kosong, tak buat apa-apa. Sebab nak dapat balik 2Y, dia kena kali apa? Apa-apa, nak dapat balik benda yang sama, kena darab dengan
1. Ingat kena darab dengan 1. Kena tulis 1. Jangan biarkan kosong tak tulis apa-apa. Dan you tak boleh dapat balik 2Y. So 2Y keseluruhannya dah keluar. So kita mesti tulis 1 di sini ya. Sebab bila kita darab masuk, pelajar sentiasa boleh cek balik betul tak apa yang dibuat dengan darab masuk. Boleh tak bila kita darab masuk 2Y, boleh tak hasilkan yang asal? Kalau boleh, maksudnya kita dah faktor dengan betul. So 2Y kali 1 baru boleh dapat balik 2Y. So bila kita lihat sebutan yang serupa, kita mesti kali 1, mesti tulis 1 di sini. So di mana? So yang mana 1 ABCD ialah jawapan ini B. So jawapan ada di B. Yang sama, jawapan yang sama dengan jawapan yang kita buat ini ialah B. So jawapan ialah B. Okey. Sama juga soalan 7 nak faktorkan. Tapi tadi 2 sebutan, sekarang ada 4 sebutan. Dan biasanya bila kita diminta faktorkan satu ungkapan yang ada 4 sebutan, kita kena, dia mesti ada 2 jenis huruf. Di sini ada A dan B. So kita kena buat grouping. Kita kumpulkan sebutan A yang biru, 5A kuasa 2 tambah 10A. Dan kita kumpulkan bersama-sama, iaitu kita panggil grouping. Kita buat grouping, grupkan A bersama-sama, kemudian grupkan B bersama-sama. B yang pink color itu. Okay. So 5A kuasa 2 tambah 10A. Tengok cikgu dah highlight siap-siap. Ingat kita kena highlight bersama dengan tanda di depan sebutan itu. Sebab itu miliknya. So 5A kuasa 2 tambah. So bila kita salin, kita pun salin bersama tanda di depan sebutan itu. So macam yang biru sebutan A 5A kuasa 2 tambah 10A. Kemudian ini ialah grup sebutan A. Okay, sekarang kita nak grupkan B yang pink color pula. So kita sambung tulis tambah B kuasa 2 tolak 2B. Okay, lepas kita dah buat grouping A dengan A, B dengan B, baru kita boleh start apa? Faktor. Baru kita start buat pemfaktoran. Okay, sekarang kita faktorlah A dan B berasingan. Okay, faktorkan yang biru dulu. Iaitu kita faktorkan 2 sebutan. Yang pertama yang melibatkan A dulu. Okay, sama juga caranya. Okay, caranya sama macam tadi. Sama. Okay, sekarang kita buat pemfaktoran. Habis buat grouping, kita buat pemfaktoran macam soalan 6 tadi. Iaitu kita cek nombor dulu. Buat step by step secara sistematik. Mula dengan nombor dulu. Sebab kita nampak nombor dulu, maka kita faktorkan nombor dulu. So 5 dan 10. Apakah faktor sepunya mereka? Iaitu nombor paling besar yang boleh membahagi tepat 5 dan 10. Apa dia? 5 kan? So kita keluarkan 5. So kita boleh keluarkan 5. Okay. Kemudian dah habis faktorkan nombor. Sekarang kita nak faktorkan huruf pula. Huruf apa? A. Dua-dua sebutan ada A. Paling banyak ada 1A saja. Sebab 10A ni ada 1A saja. Kita hanya mampu keluarkan 1A. Mesti yang sepunya. Dia paling banyak ada A saja. So kita mampu keluarkan 1A saja. Tak cukup untuk keluarkan 2A. Sebab kena kedua belah ada sepunya. Baru kita boleh keluarkan. So dah keluarkan. Okay, dah habis keluarkan faktor sepunya. Kita buat bracket.
Okey. Kemudian kita tulis apa yang tinggal. Apa yang tinggal kita tulis dalam bracket. Okey, kita pun buat step by step. Mula dengan sebutan pertama. Okey, kita lihat 5 dah keluar, so tak ada 5 lagi. A kuasa 2 dah keluar 1A, so masih tinggal 1A lagi dalam kurungan. Okey, dalam kurungan ialah apa yang tinggal. Okey, tambah, maka kita pun kena salin balik tambah. Okey, tambah apa? Okey, sekarang giliran sebutan kedua pula. Kita cek untuk sebutan kedua pula. Okey. 5 dah keluar. So, kita main teka-teki. Sifir darat pula. Teka-teki darat pula. 5 kali apa dapat 10? So, 5 kali 2, 10. 5 kali 2, 10. Okey. A dah keluar, so dah hilang. Tak ada A. So, tinggal 2 saja dalam kurungan. So, dah settle pemfaktoran untuk apa? Dah settle pemfaktoran untuk sebutan A yang biru. Sekarang kita nak buat pemfaktoran untuk sebutan B yang pink color pula. Okey, ini tambah. So, kita salin balik tambah. So, kita kena ikut balik soalan asal tambah. Okey. Sekarang kita nak buat pemfaktoran. Sama juga. Okey. Nombor, kita cek dengan nombor juga nombor dulu. So, nombor ada pada satu sebutan saja. So, tak ada yang sepunya. So, nombor tak perlu di faktor keluar. Tengok huruf B pula. Dua-dua belah ada B. Paling banyak ada 1B. So, kita kena keluarkan 1B sahaja. Tak cukup untuk keluarkan 2B. Hanya cukup untuk keluarkan 1B sahaja. Iaitu sebutan ini ada 1B saja. So, hanya cukup untuk keluarkan 1B. Okey, dah tak ada apa nak keluarkan lah. Tak ada apa faktor, dah habis keluarkan faktor sepunya, kita buat bracket. Ingat, dah habis keluarkan faktor sepunya, mesti buat bracket untuk tulis apa yang tinggal dalam bracket bagi kedua-dua sebutan. Okey, sama juga salin balik tolak. B kuasa 2, maksudnya B kuasa 2 bermaksud B kali B. So, di luar sudah ada 1B, so kena kali lagi dengan 1B sajalah. 1B dah keluar, tinggal lagi 1B di dalam bracket. Okey, settle sebutan B kuasa 2. Okey, sekarang kita nak tengok sebutan kedua, 2B. Apa yang tinggal lagi untuk sebutan kedua? B-nya sudah dikeluarkan, so tinggal lagi 2. So, kita tulis apa yang tinggal dalam kurungan. So, dah habis. So, kita sudah boleh cari jawapan ini pada pilihan A, B, C, D ini. So, nampaknya ada pada C. Jawapan ialah C. Jawapan ini sama dengan C. Sama dengan jawapan C. Okey. Dah settle yang faktor-faktor. Sekarang kita tengok soalan 8 yang ada rajah segi 4 tepat. Okey. So, ini ialah sebuah kolam renang yang berbentuk segi 4 tepat. Okey, soalan suruh kita ungkapkan perimeter. Ungkapkan perimeter. Ungkapkan perimeter kolam renang itu dalam sebutan P. Okey, mula-mula pelajar kena faham maksud perimeter. Apa itu perimeter?
Apa itu perimeter? Perimeter ialah ukur keliling suatu raja. Ukur keliling maksudnya kita tambahkan semua sisi di sekeliling maksudnya di luar lah, di sekeliling maksudnya di luar. Kita tambahkan semua sisi di sekeliling atau di luar bentuk itu. Sekarang ialah segi empat tepat dan kita kena tahulah ciri-ciri segi empat tepat. Soalan bagi panjang 3pi tolak 1, lebar pi. Okey, yang merah itu ialah pelajar boleh tulis sendiri Ini yang cikgu tulis sendiri. Pakai sifat atau ciri-ciri segi empat tepat, iaitu sisi yang bertentangan sama panjang. So, bila pelajar lihat lebar ialah pi, maka sisi bertentangan juga pi. So, kita tulis pi. Okey. Sisi yang bertentangan dengan 3pi tolak 1 ialah yang ini. So, sama panjang. So, kita tulis 3pi tolak 1 juga sebab sisi bertentangan sama panjang. So, 3pi tolak 1 ini sama dengan 3pi tolak 1 di sini. Okey, pi di sini pula sama dengan sisi bertentangannya di sini. So, ini pun pi. Okey, ini pun 3pi tolak 1. So, pelajar boleh tambahkanlah, boleh tulislah keempat-empat ini. Keempat-empat ukuran ini dan tambahkan. Ataupun boleh buat cara shortcut. Buat cara shortcut ialah kita dah tahu setiap panjang ini ada dua kan. So kita boleh buat cara cepat dengan darab 2 lah. So pelajar boleh tulis perimeter sama dengan apa? 2pi. Pi ada 2 kan? Panjang pi ada 2. Panjang pi ini ada 2 kan? Opposite pun pi. So ada 2. So apa-apa ada 2, kita ada 2 kali kita darab. 2 kali pi. Itulah maksudnya 2 kali. Memang ada 2 pi, so 2 kali pi. Okey, kemudian perimeter ialah kita tambah bukan? Kita tambahkan atau jumlahkan. So kita pakai tambah. Tambah pula 3pi tolak 1 pun ada 2. Ada 2 sisi yang 3pi tolak 1, so darab 2. So 2 sebab ada 2 sebutan, so kita kena darab semua, kita kena darab dengan keseluruhan. Keseluruhan ini ialah kena anggap keseluruhan ini ialah satu sebutan, kena buat bracket. Baru faham dalam matematik, baru faham sebagai satu sebutan. Kesemuanya darab dengan 2. Kalau tak buat kurungan, maksudnya 3pi saja yang darab 2. Kita mau semua sekali. Sebab semua sekali ialah panjang segi 4 ini. So, semua ini kena darab 2. Ada 2. Sebab ada 2 sisi panjang. So, kita kena anggap ini ialah satu sebutan. So, kena buat bracket baru difaham sebagai satu sebutan. Okey, sekarang kita boleh ringkaskan. So 2pi kita salin balik. Okey, ini ada bracket maksudnya kena darab. So kita kena darab masuk. Dah kena adil, kita nak darab masuk, kita kena darab masuk kepada kedua-dua sebutan dalam bracket. So nombor kali nombor, 2 kali 3 ialah 6. Salin balik pi. Okey. Kemudian positif kali negatif ialah negatif. 2 kali 1 ialah 2. So kita mesti adil. Nak darab masuk bracket, mesti darab masuk dengan semua sebutan dalam bracket. Okey, dah habis buka bracket dengan darab masuk. Sekarang kita boleh ringkaskan dengan tambah tolak huruf yang sama. Iaitu 2pi tambah 6pi. Dapat 8pi. Okey. Tolak 2 tak ada kawan. So kita salin balik. So inilah perimeter segi 4 ini. 8pi tolak 2. So mana jawapan 8pi tolak 2? Okey. Jawapan D. Donkey. 8pi tolak 2 ada pada option D. Donkey. Okey. Soalan 9.
Sama juga soalan tentang perimeter. Tadi segi 4 tepat, sekarang pula segi 3. Okey, ungkapkan perimeter segitiga tegak PQR dalam sebutan X. Memang panjang sisi-sisi itu dia bagi dalam, ada yang bagi dalam sebutan X, ada yang nombor lah, macam ini 6. So sama juga nak cari perimeter ialah kita jumlahkan panjang semua sisi di sekeliling raja itu. Tambahkan semua sisi lah di luar segitiga ini. Kan segitiga ada 3 sisi, maka kita jumlahkan panjang ketiga-tiga sisi. Okey, so kita boleh tulis. Okey, nak start dengan mana dulu pun tak apa. Okey, katakan I start dengan X. Okey, X. Okey. So I start dengan X dulu. So saya nak jumlahkan panjang ketiga-tiga sisi ya. Okey. Ini ialah panjang panjang yang diberi oleh soalan. Okey, sekarang saya sambung tambahkan sisi X tolak 1. So I tulis tambah X tolak 1. Okey, kemudian tambah lagi dengan sisi yang ketiga ini iaitu 6. So tambah 6. Okey, sama juga kita kena pemudahkan dengan tambah atau tolak huruf yang sama, atau kita tambah tolak sebutan serupa. X dengan X, nombor dengan nombor. So X tambah X kita dapat 2X. Okey, 6 tolak 1 kita dapat 5. Okey, kita boleh baca terbalik ikut kemudahan untuk memudahkan kita guna 6 tolak 1. Asalkan kita ambil bersama dengan tandanya. So kita boleh baca terbalik 6 tolak 1. Lebih senang nak kira. So dapat 2X tambah 5. Ini ialah jawapan perimeter segitiga ini. So mana 2X tambah 5? A. So jawapan ada pada A. Okey. So senang saja kan soalan perimeter. Kena ingat perimeter ialah ukur keliling. Okey, soalan 10 ini ada raja. Nampak macam rumit kan? So jangan takut. Nampak saja rumit, bila pelajar dah faham, dia akan jadi senang. So sebenarnya senang saja kalau pelajar dah tahu pattern soalan ini. Okey, jadual 1 di bawah menunjukkan 2 jenis buah-buahan yang dihasilkan di ladang encik ramu. Soalan nak minta pelajar buat apa? Ungkapkan atau tuliskan 2 persamaan linear. Persamaan maksudnya ada tanda sama dengan. 2 persamaan linear, dia macam formula lah. Tuliskan 2 persamaan linear dalam sebutan X dan Y. Bagi apa? Tengok jadual, dia ada 2 perkara di sini, iaitu kos buruh dan kos pengangkutan buah-buahan tersebut. Senang saja kita buat ikut kolom saja. So kita kena bentuk 2 persamaan. 1 untuk kos buruh, iaitu yang biru ini. So nak buat persamaan linear untuk kos buruh, kita pakai kolom ini, kolom 1. Cikgu dah labelkan ini 1. Maksudnya ini kita kolom ini kita pakai untuk tuliskan persamaan pertama. Kos pengangkutan pula ialah kita guna untuk bentukkan persamaan linear yang kedua. So cikgu dah label 2. So nak bentuk persamaan kedua, kita pakai kolom ungu ini. Okey, dan pemboleh ubah X digunakan untuk mewakili nenas, Y mewakili mangga. Okey, dan bawah ini ialah apa? 150 dan 300 ini ialah jumlah kos. So persamaan linear apa yang kita nak bentuk?
kita nak bentuk persamaan linear bagi jumlah. Mesti untuk yang paling besar kan. Kita mesti bentuk untuk yang total. Yang total cost. So kita mesti bentuk persamaan pattern macam ini, iaitu nenas tambah mangga mesti sama dengan jumlah cost yang kita nak cari lah, either buruh ataupun pengangkutan. So kita boleh ikut isi pattern ini pakai lajur sajalah, lajur yang cikgu dah highlight warna yang sama itu. Okey, kita buat yang biru dulu, iaitu kita bentuk persamaan untuk kos buruh dulu. So kita tak payah lihat yang ungu ini, kita lihat saja. Tumpukan perhatian kamu pada lajur 1. Kita nak bentuk persamaan untuk kos buruh dulu. So di sini kita ada 2 jenis kos kan. Setiap kos kita bentuk satu persamaan. So tak ada kaitan. So tengok persamaan 1 dulu. Okey, senang saja. Kita guna apa? Kos ini ialah untuk 1 kilogram lah. Semua kos ini ialah mesti untuk 1 kilogram. Baru sini ialah berapa kilogram. Sebab sini ada X kilogram. Sini mesti untuk apa? 1 kilogram nenas. Ini untuk ini untuk 1 kilogram. Ini untuk harga ataupun kos untuk 1 kilogram nenas. Ini pula 5 ini ialah kos buruh untuk 1 kilogram mangga. So nanti kena apa? Senang saja, kita main darab saja. Soalan seperti ini bentuk persamaan ada huruf, maksudnya kita kali dengan huruf itu. Sebab nilai itu ialah untuk satu item ataupun 1 kilogram di sini. So kita main darab saja macam ini. Guna nombor darab dengan huruf XY. So kita boleh mula. Untuk nenas ialah baris pertama. So kita main darab saja. Kos ini ialah apa? Kos untuk 1 kilogram. So 7 ringgit. So 7. Ada berapa kilogram? X kilogram kan? So kita darab X lah. X kilogram kita darab dengan X. Darab saja. Nak dapatkan jumlah kos nenas, kita darab saja. Ini untuk mangga, nak dapatkan jumlah kos untuk mangga, kita pun darab saja. Kos untuk 1 kilogram, darab dengan berapa kilogram. Okay, kita darabkan saja. Nilai untuk 1 kilogram itu darab dengan berapa kilogram lah. Berapa kilogram itu diwakili oleh huruf XY. Okay, yang biru kita buat persamaan untuk yang biru. So cikgu pakai pen biru lah untuk senang differentiate. Okay, so kita start dengan baris nenas. So ingat kali saja, guna 7. Okey, 7. X tambah. Okey, tengok baris mangga pula. 5Y. Okey, sama dengan jumlah kos buruh 150. Okey, dah dapatlah satu persamaan. So ingat, persamaan pertama kita buat untuk kos buruh. Okey, dah settle. Sekarang kita nak tulis pula persamaan untuk kos pengangkutan. Okey, sekarang kita lihat kolom kedua pula. Lihat kolom kedua. 2 ini ialah persamaan kedua dan juga merujuk kepada kolom kedua. Okey, tengok. Sekarang cikgu nak pakai purple color pula untuk mewakili apa?
purple color untuk mewakili kos pengangkutan. Sekarang cikgu nak bentukkan persamaan linear untuk kos pengangkutan. Okey. Okey, senang saja. So kita nak tulis apa tambah apa? Boleh dapat 300. Apa tambah apa? Boleh dapat 300. Iaitu jumlah kos pengangkutan. Dan ingat ada dua jenis buah. So kita kena tambahlah. Nenas tambah kos nenas tambah kos mangga. Okey. Kos nenas, so kita tengoklah baris nenas sama juga lah macam tadi kali. Hanya sekarang kita pakai kolom kedua. Kali dengan yang hijau, huruf yang hijau. So 10. Okey, untuk nenas ialah 10 kali X tambah pula 4 iaitu 4 ringgit untuk 1 kilogram. So ada jumlah ada berapa kilogram? Y kilogram. So 4 kali Y. So ingatlah kali. Kita guna nilai untuk 1 kilogram kali dengan bilangan kilogram, iaitu diwakili oleh huruf X dan Y. Itulah jawapan kita. Itulah jawapan kita. So soalan ini ialah aneka pilihan. Aneka ada beberapa jawapan lah. Ada dua jawapan lah sebab bentuk dua persamaan kan. So jawapan kita ini persamaan pertama kita. Ini persamaan kedua kita. So jawapan ialah 1 dan 2 iaitu A. Jawapan ialah A, 1 dan 2. Jawapan 1 dan 2. Okey, dah settle soalan 10. Okey, sekarang kita lihat pula soalan 11. Okey. Soalan ini adalah satu bracket, kemudian kuasa 2. Okey, dalam bracket ada dua sebutan. Okey, soalan ini nak buat apa? Soalan ini maksudnya nak belajar kembangkan. Kembangkan kuasa 2 ni. Kembangkan. So kuasa 2 maksudnya kita darabkan bracket yang sama. Bracket ini kita darab 2 kali. Benda yang sama ini kita ulang 2 kali lah. Sebab kuasa 2 maksudnya kita darab. Kalau 4 kuasa 2 maksudnya 4 kali 4. So 3H tolak 1 kuasa 2 maksudnya kita darab bracket 3H tolak 1 ini 2 kali. So pelajar boleh so ada dua cara untuk selesaikan soalan 11 ini. Okey, untuk kembangkan kuasa 2 ini ada dua cara ni. Okey, ini ialah cara biasa. Bila kita tulis 3H tolak 1 itu kita tulis 2 kali bracket ini. Maksudnya kita buat seperti biasa iaitu kita kalau nak kembang kita perlu apa? Darab berapa kali? Bila ada 2 bracket kita perlu darab 4 kali. Melibatkan pendaraban sebanyak 4 kali. Iaitu first kali first dulu. Ingat caranya ialah setiap sebutan dalam first bracket mesti darab dengan kedua-dua sebutan dalam second bracket. So kita darab step by step lah sebanyak 4 kali. So first kita guna sebutan pertama ini darab dengan sebutan pertama. So apa yang kita akan dapat? Okey, cikgu buat satu arrow dan terus darabkan step ini. Okey, nombor kali nombor. 3 kali 3 ialah 9. Senang saja. Apa yang kita nampak dulu, kita darab dulu. So darab nombor dulu. Kemudian H kali H. H kuasa 2. Okey. So sekarang sekarang
kali pula dengan sebutan kedua. So, ingat mesti adil kan. Kita kena darab dengan kedua-dua sebutan dalam kurungan. Kedua ini. Darab pula dengan, ingat mesti ambil bersama dengan, mesti darab bersama dengan tanda di depan 1. So, kita kena darab dengan negatif 1. Okay. So, mula-mula kita cek tanda dulu. Ada satu negatif, so kita salin balik negatif. Okay, ini positif kan. So, kalau ini positif, kita abaikan, kita ambil apa? Negatif di sini. Sebab positif kali negatif mesti apa? Negatif. So, kita ingatkan saja. Bila nampak ada satu negatif, kita salin balik negatif. Kemudian baru kita darabkan nombor dengan nombor. 3 kali 1, 3. Okay, H masih H. Tak ada kawan, so kekal H. Kekal H. Okay. So, kerja 3H ini dah settle sebab dia dah habis kali dengan semua sebutan dalam second bracket. Sekarang giliran sebutan kedua pula. Sekarang giliran sebutan kedua iaitu negatif 1 pula. Sekarang kita pakai sebutan kedua negatif 1 untuk darab dengan kedua-dua sebutan dalam second bracket pula. So, start dengan sebutan pertama. Start dengan darab dengan first term. Sama juga kita kena darab tanda dulu. Nampak ada satu negatif, maka ada negatif. Sebab negatif kali positif tetap negatif. So, kita ingat, nampak ada satu negatif, maka hasil darabnya negatif juga. So, kita salin balik negatif. Kemudian, kali nombor. 1 kali 3, 3 juga. H ada 1 saja, so kita salin balik. Okay, sekarang kita nak darab dengan sebutan kedua pula. Dah habis darab dengan sebutan pertama 3H tadi. Sekarang kita nak darab pula dengan sebutan kedua iaitu negatif 1. Okay, sama juga kali tanda dulu. Negatif kali negatif, positif. Kemudian nombor kali nombor iaitu 1 kali 1 tetap 1. Okay, sekarang nak buat apa pula? Dah habis darab 4 kali. Sekarang nak pemudahkan. Ingat cikgu kata biasanya kita akan jumpa apa? Jumpa dua sebutan serupa kat tengah. Mesti ada dua sebutan serupa kat tengah. So, kita mesti tambah atau tolakkan untuk pemudahkan atau ringkaskan. Okay. Sebutan pertama dan sebutan terakhir ini tak ada kawan. So, kita salin balik. Tak ada sebutan serupa dengan mereka. So, kita salin balik. Okay, salin balik hujung itu. Okay, yang tengah itu. Okay, kita kira. Sebutan serupa kena tambah atau tolak. Sekarang dua-dua pun tolak. Maksudnya kita ingatkan konsep apa? Hutang. Hutang 3H. Hutang lagi 3H. So, semuanya hutang berapa H? So, semuanya hutang 6H. Itulah hasil kembangan kita. Iaitu jawapannya ialah C. Okay. Kemudian tengok cikgu ada tulis atau. Atau ada cara shortcut. Iaitu ada satu rumus. Kan? Ada satu rumus untuk pelajar dah pernah belajar lah. Rumus apa? Dipanggil apa? Macam inilah. Dia punya rumus. Senang saja. Shortcut ini macam ini. Cara shortcut atau so pelajar boleh pilih lah. Pelajar lebih senang yang mana lebih senang bagi pelajar. Okay, sekarang cara shortcut ialah cara ini ialah mula-mula kita kuasa duakan dua sebutan ini di depan dan di hujung. Di depan dan di hujung. Okay. So, 3H kuasa 2. Maksudnya kedua-dua
sebutan ini mesti kuasa 2 kan 3. Kalau kita kuasa 2 kan 3H, maksudnya kita kena kuasa 2 kan 3 dan H. So 3 kuasa 2 9. H kuasa 2 masih H kuasa 2 ialah H kuasa 2 lah. H kuasa 2 sama juga dengan H kuasa 2. Okey. Kemudian hujung di hujung ataupun di belakang kita pakai negatif 1 pula kuasa 2. Negatif kuasa 2 dia akan jadi apa? Negatif kali negatif dia akan jadi positif. 1 kuasa 2 tetap 1. Okey, kemudian kemudian jangan lupa kembangan ini mesti ada 3 sebutan. Hasil kembangan terdiri daripada 3 sebutan. Ini belum habis lagi ada lagi satu sebutan. Tengok tadi kan. Mesti ada satu sebutan kat tengah lagi. Hasil kembangan ingat mesti ada 3 sebutan bukan 2 sebutan. Jangan hanya kuasa 2 kan 2 sebutan ini saja dan habis di situ. Belum habis lagi. Macam mana nak cari pula sebutan kedua? Sebutan di tengah itu ataupun sebutan kedua itu senang saja. Kita guna apa? Sebutan pertama dan sebutan kedua. Kita darabkan sebutan pertama, sebutan kedua dengan nombor 2. Senang sebab sini ada 2. So senang ingat. Kita nampak ada 3 sebutan kat sini. Kita darabkan untuk hasilkan sebutan tengah, iaitu 3H kali, saya buat bracket kali boleh ganti dengan kali boleh guna bracket untuk mewakili kali. So 3H kali negatif 1 kemudian kali bracket maksudnya kali 2. Kalikan 3 benda yang cikgu tik ini. So bila kali dapat apa, tulis sini. Okey, mula-mula tengok tanda ada satu negatif, maka hasil darabnya ada satu negatif. Kemudian nombor kali nombor, 3 kali 2 6. Okey, kemudian ada satu apa? Huruf H. So kita salin balik huruf H itu. Kita salin balik saja H itu. Tak ada kawan, so sama baliklah H. Okey satu tak payah kali lah sebab apa-apa kali satu dia pun apa sama balik. So kita hanya darabkan 3 dan 2 dapat 6. Kemudian salin balik H dan ingat ini negatif, so ada negatif. So boleh pelajar boleh tengok sama saja kedua-dua cara akan hasilkan jawapan yang sama, iaitu 9H kuasa 2 tolak 6H tambah 1. Okey, siap soalan 11. Okey, sekarang soalan 12. Soalan 12 ialah diberi satu persamaan linear dan diminta cari nilai X. Ini bermaksud selesaikanlah persamaan linear. Cari nilai unknown bermaksud kita nak selesaikan persamaan linear ini. Okey, dan tengok cikgu dah highlight. Highlightkan 3 dan 9. Mengapa cikgu nak highlight? Sebab kita boleh main potong-potong di sini. Sebab di sini ada bracket, maksudnya ini ialah kita boleh treat ini sebagai satu sebutan sahaja. Sebab dia kali. Ini ialah hubungan kali 3 kali dengan satu bracket ini kita boleh anggap sebagai satu sebutan. So kiri, bila kiri ada satu sebutan, kanan ada satu sebutan, kita boleh pemudahkan, kalau boleh pemudahkan apa dengan bahagi 3 dan 9 ini dengan faktor sepunya. Kita boleh ringkaskan dahulu untuk memudahkan kerja kita untuk cari X. Kalau boleh pemudahkan, belajar boleh pemudahkan dengan apa? 3 dan 9 kedua-duanya boleh dibahagi oleh 3. So kita boleh main potong-potong.
Okey, 3 bahagi 3 iaitu 3 kali 1 dapat 3. 1 tak payah tulis. 3 kali apa dapat 9? 3 kali 3. Kan? 3 kali 3 dapat 9. Okey, so sekarang saya nak tulis balik apa yang tinggal selepas potong-potong. So, sebelah kiri 3 dah potong. Dah tak ada lah, tinggal 1. 1 tak payah hiraukan. So, kita boleh buka bracket lah. Sebab di luar tak ada apa nombor lah. Ada ialah nombor 1. Kita boleh tak payah hiraukan. So, tak payah buat bracket lagi. Sebab kali 1 darab masuk, kita dapat balik X tolak 2. So, sebelah kiri kita boleh buang bracketnya. Okey. Dan sebelah kanan 3 dah potong, 9 kita dah bahagi 3 dapat 3. So tengok sudah memudahkan kan. Kita sudah memudahkan persamaan kita. So boleh cari X dengan cepat sahaja. So kita nak cari X, kita tak mau tolak 2, kita kena pindahkan. Kita yang tak mau itu kita pindahkan. Kita hanya mau cari X. So, kita tak mau 2, kita kena pindahkan 2 ke kanan. Ingat, bila kita tukar tempat, kita kena tukar tanda. So, tolak akan jadi apa? Tolak akan jadi tambah. Tolak akan jadi tambah. So, 3 itu yang sedia ada kita salin balik, nombor yang sedia ada kita salin balik, kemudian baru kita tulis apa yang dipindah. So tolak 2 sekarang jadi apa? Tolak 2 jadi tambah 2 pula. Tolak 2 jadi tambah 2. So sekarang apa jawapan kita? So, X sama dengan berapa? So, kita kira tambah saja. 3 tambah 2 ialah 5. So, kita dah dapat jawapan X sama dengan 5. Iaitu donkey. Okey. Kalau pelajar tak mau buat cara macam shortcut macam ini, iaitu cek dulu wujud tak faktor sepunya di kedua-dua belah, dan kita potong untuk pemudahkan. Kalau tak mau, pelajar boleh buat cara biasa, iaitu buka bracket. Cara buka bracket untuk darab masuk 3. Untuk apa? Buka bracket pun boleh juga. Buat macam biasa, nampak bracket, settle bracket dulu, iaitu kita buka bracket dulu. Nampak bracket, kita darab masuk untuk buka bracket. Kemudian baru cari nilai X pun boleh juga. Okey, sekarang kita lihat soalan 13. Antara yang berikut, manakah yang merupakan ungkapan kuadratik satu boleh ubah? Okey, so nak tahu yang mana satu ialah ungkapan kuadratik satu boleh ubah, maka kita kena tahu dululah ciri-ciri, ciri-cirinya. So, ciri-cirinya ialah pertama, kuasa tertinggi pemboleh ubah mesti sama dengan 2. Sebab kuadratik bermaksud 2. So, kuasa tertinggi mesti ialah 2. Dan sebab soalan kata satu pemboleh ubah, so maksudnya hanya ada satu huruf sahaja pada persamaan, pada ungkapan itu. Sebab dia mau ungkapan kan. So, kita boleh cek one by one. Okay, A, Y tambah 5Y. So, huruf Y itu kuasanya tak nampak, maksudnya kuasa 1. So, ini sudah out. Ini sudah out. Sebab bukan kuasa 2. Okey, B pula ialah 2B bracket B. Maksudnya, bracket maksudnya darab. So, kita boleh darab masuk tengok untuk cek. So, jadi B kali B jadi B kuasa 2. So, ini betul kan? Sebab ini memuaskan kedua-dua syarat. Huruf ada satu saja, iaitu B, dan kuasa tertinggi B ialah 2. So, kemudian kita boleh cuba fahamkan yang lain mengapa bukan. Okey, C, mula-mula nampak macam
Betul sebab kuasa tertinggi nampak ada 2. Tapi salah kat mana? Sebab ada N. Di sini ada 2 huruf. M dan N. So tak memuaskan ciri-ciri satu pemboleh ubah. Di sini ada 2 huruf, maksudnya ada 2 pemboleh ubah. So C pun bukan jawapan. Kemudian D lagi jelas bukan jawapan. Sebab apa? Kuasa tertinggi X ialah 3. Ini 3. So salah. Sebab kuasa paling besar, paling tinggi boleh sampai 2 sahaja. So jawapan ialah boy, B. 2B kuasa 2 tambah 2 ialah ungkapan kuadratik satu pemboleh ubah. Okey, soalan 14. Cari nilai Q yang memuaskan persamaan linear berikut. Cari nilai Q yang memuaskan persamaan linear berikut. Okey, ini sangat senang sahaja soalan ini. Sebab apa? Sebab ada 2 huruf kat sini, P dan Q. Cikgu dah highlight dengan warna berlainan. Okey, nilai P dah diberi. So nilai satu huruf dah tahu, senang saja untuk kita nak cari apa? Huruf yang satu lagi dengan hanya ganti masuk saja nilai yang diberi pada huruf itu. Kita hanya ganti masuk saja. So kita salin balik dulu 3Q. Okey. Kemudian tambah 2. Okey. Bila kita nak ganti, kita buat bracket dan masukkan nilai P yang diberi. Dan masukkan nilai P yang diberi. Apakah nilai P yang diberi? P ialah negatif 3. Okay. Bila nilai dah diberi, kita ganti saja. So, ada 2 huruf. Satu huruf nilainya dah diberi. Kita gantikan untuk cari nilai huruf yang satu lagi. Okay. P dah diberi, kita cari Q. Dengan ganti masuk P. Okay. Kita sambung tulis. Sama dengan, kita salin balik, sama dengan 15. Okey. Okey, bila nampak bracket, kita mesti apa? Darab. Nampak bracket, maksudnya kita kena buat darab. Okey, positif kali negatif ialah negatif. 2 kali 3 ialah 6. Sama dengan 15. Okey. So, sekarang kita nak cari Q. Okey. Nombor semua kita kena pindah ke sebelah yang lain. So, kita pindahkan nombor yang lebih jauh dari 3Q dulu. Iaitu, kita pindahkan apa? Pindahkan tolak 6. Ingat, formula tukar tempat, tukar tanda. Tukar tempat, tukar tanda. Ingat, tukar tempat, tukar tanda. Okay, so sekarang tinggal 3Q di sini. Kita pindahkan nombor yang lebih jauh dulu. Kemudian baru kita pindahkan yang lebih dekat dengan Q, iaitu 3. Salin balik 15 dulu. Okay, baru kita tulis apa yang dipindah. Ingat tukar tempat, tukar tanda. Tolak 6 sekarang jadi. Tambah 6. Tolak 6 jadi tambah 6. Okay, sekarang kita kena kira tambah. Okay. Nombor dengan nombor dah bersama-sama, kita sudah boleh ringkaskan dengan tambahkan 2 nombor itulah. Salin balik dulu 3Q. Step ini ialah nak kira tambah saja. Sebab nombor dah bersama-sama, kita boleh kira. So, kita dapat 21. Okay. Nak cari Q, kita kena pindahkan 3 pula. 3Q maksudnya 3 kali Q. Okay. Kali pindah jadi bahagi. Bahagi kita tulis sebagai per. So, 21 per 3 ataupun faham sebagai 21 bahagi 3. Ini kita boleh bahagi tepat kan? Kita boleh bahagi tepat. 3 kali apa dapat 21? 7. So, Q ialah 7. So, donkey. Jawapan donkey 7. Sebab jawapan kita 7. Okey, siap soalan 14.
Okey, sama juga soalan 15 ialah nak selesaikan persamaan linear juga. Hanya cara persembahan soalan itu berlainan. Ini dia tulis 2 baris macam ini. Ini tulis ayat dalam ayat sebaris. Okey, diberi satu persamaan linear seperti ini. Cari nilai T jika S sama dengan 1. Ini bermaksud diberi S, minta pelajar cari T. Diberi nilai S, sekarang cari nilai T. Sama juga macam soalan tadi. So, kita main gantikan saja. So, kita langkah pertama ialah kita ganti masuk nilai yang diberi, iaitu S sama dengan 1. Yang lain itu kita salin balik. Yang lain itu kita salin balik saja. So, kita salin balik 3 soalan. Salin balik persamaan yang diberi, iaitu tengok soalan persamaan ini 3T 3T tolak 11. Kemudian kita apa? Okey, nak ganti kena buat bracket untuk kita isikan nilai yang diberi, iaitu S1. Kan, 11 S. S buang, ganti dengan bracket dan masukkan nilai 1. Okey, sama dengan 10. Kita salin balik persamaan asal. Okey, ingat tadi cikgu kata bila nampak bracket maksudnya kena buat darab. Ini tadi kita dah ada buat bracket kan. So, sekarang kita kena ringkaskan dengan darab. 11 darab 1 dapat 11. Dapat balik 11. Okey, yang lain semua salin balik. Okey, sekarang kita hanya nak cari T. So, kita kena pindahkan semua nombor ke kanan. So, salin balik dulu 3T. Kita pindahkan yang jauh dulu. Kita pindahkan yang tambah tolak dulu. Okey. Pindahkan yang tambah tolak dulu. Kemudian baru pindahkan yang darab atau bahagi. Okey. Kita nak pindahkan negatif 11 ke kanan. Ingat mesti circle bersama dengan tanda di depan 11. So, ingat tukar tempat, tukar tanda. Bila tukar tempat, kena tukar tanda. Salin balik 10. Okey, sekarang nak tukar tempat, nak tukar tanda lah. Tolak 11 jadi tambah 11. Tolak 11 jadi tambah 11. Okey, sekarang kita kira tambah lah. Next step ialah kita kira tambah. Sebab dua nombor dah bersama-sama, tujuannya untuk kita kira tambah untuk pemudahkan lagi persamaan kita. Salin balik 3T. 10 tambah 11 ialah 21. Okey, ya. Cikgu sambung tulis kat sini ya, tak ada tempat. Okey, kemudian nak cari T, kita kena buang 3 pula. Buang maksudnya kita pindahkan. So, T ya, sekarang saya sambung tulis ke atas ini. So, kita 3T maksudnya 3 kali T. So, bila pindah kali jadi bahagi guna per. 21 per 3. So, maksudnya kira bahagilah. 21 bahagi 3 juga dapat 7. Sama macam soalan sebelum ini. 7 juga sama dengan soalan 14 juga. Jawapannya 7 juga. So, jawapannya 7 ialah A. Jawapan ialah A. Okey. So, settle soalan 15. Sekarang tengok pula soalan 16. Okey, ini soalan lebih kurang macam yang soalan yang ada jadual tadi ya. Yang ada
Nenas dengan apa? Mangga. Sama lah. Ini yang nak cari jumlah punya. So maksudnya, okay, kita baca soalan dulu. Adam membeli 20 biji telur dan 2 paket tepung gandum untuk membuat sebiji kek kegemarannya. Nampak? Ada dua. Selalunya ada dua benda. Okay. Harga sepaket tepung gandum ialah RM3.50. Jika Adam membayar RM17 untuk kesemua telur dan tepung, berapakah harga sebiji telur? Cikgu dah highlight pakai warna yang berlainan untuk benda yang berlainan. So, soalannya dia nak cari apa? Harga sebiji telur. Tapi kita kena bentukkan satu persamaan dulu, baru kita boleh cari harga sebiji telur. So, mula-mula kita mesti guna huruf untuk mewakili dua benda di sini, iaitu telur dan tepung gandum. So, lebih senang kita guna huruf pertama, benda itu. Telur kita wakilkan dengan T. Gandum kita boleh wakilkan dengan G. Tak boleh pakai T, tepung punya T sebab tadi telur dah pakai T kan. Dan tengok, biasanya kita kena bentukkan persamaan untuk jumlah. Di sini ialah apa? Jumlah bayaran. So kita bentukkan persamaan dengan maksud ini, iaitu telur tambah gandum mesti sama dengan jumlah harganya. So kita cuba bentukkan persamaan yang format ini. Kita mesti tambahkan dua benda ini dan dapatkan jumlah. Biasanya jumlah duit lah. Maksudnya ini ialah harga telur tambah harga, tapi kita nak pemudahkan, tak mau tulis harga, kita tulis benda itu sajalah untuk pemudahkan, untuk meringkaskan pemahaman kita. So apa yang kita nak cari itu kita boleh bubuh tanda tanya, iaitu nak cari apa? Harga sebiji telur ialah diwakili oleh T, telur diwakili oleh T. So kita nak cari T berapa? So kita kena cari dari persamaan ini, iaitu persamaan yang kita bentuk untuk jumlah harga 17. Yang ungu itu kita cikgu dah pakai warna yang berkenaan. Jumlah harga ialah yang purple color. So kita dah boleh mula tulis. Okey, telur dulu. Telur cikgu pakai warna kuning. Okey, telur. Senang saja. 20 biji telur. So 20 T. 20 biji telur, 20 T. Kemudian tambah dengan kita tambahkan, nak dapat jumlah harga mesti tambah. So pakai tambah. Okey, ini saya tulis siap-siap dulu. Tambah dengan, sama dengan. Okey, sekarang nak tambah pula warna hijau pula untuk mewakili gandum. Okey, gandum. 2 paket gandum. 2 paket gandum, so 2G lah. Senang saja. 2G. Darab dengan G. So T dengan G itu untuk satu lah. Dia mewakili apa? Satu unit lah. Untuk satu unit. So ini bilangan kan. Ini banyak. Kali dengan apa? Satu unit punya harga. So 20 biji telur tambah 2 paket gandum, tepung gandum, sama dengan jumlah harga mereka berapa. Adam bayar berapa. Tengok harga purple color itu 17. So saya pun pakai purple color untuk senang nak faham. Okay, so supaya pelajar tak ambil dari mana. Jumlah ialah purple color 17. Berapakah jumlah harga kedua-dua benda ini? 17. Okay, lepas itu nak buat apa? Sama macam soalan yang diberi nilai satu huruf, nak cari nilai huruf yang satu lagi. Ini balik ke soalan seperti itu. So diberi, dia soalan sudah bagi, tengok yang hijau, gandum.
hijau mewakili gandum. Gandum 3.5. So sekarang kita gantikan nilai G dengan 3.5. Oke, yang lain itu kita kena salin balik. Yang tak ada kaitan punya, yang belum ganti itu kita salin balik. Step ini nak ganti masuk G dengan 3.5. Oke, so I salin balik dulu 20 T. Nanti kita nak cari T ya, kita kena gantikan nilai G dulu. Nilai G yang diberi. Oke, tambah. Ini I tulis siap-siap sebab dah tukar warna hitam. Oke, sekarang saya nak guna warna hijau untuk mewakili gandum. Gandum saya guna hijau. So 2G ya. So 2 kali G. Kali kita pakai bracket bila kita nak isikan atau nak gantikan nilai G. Nilai G tengok soalan. G adalah 3.5. Kosong tak payah tulis. Sebab sama maksud saja, kosong di belakang tak ada nilai. So kita untuk ringkas kita tulis saja 3.5. Oke, boleh tulis saja 3.5. Oke, kemudian salin balik jumlah harga kedua-dua benda ini 17. Oke, kemudian kita boleh darabkan pakai kalkulator ke apa, kita darabkan. Boleh pelajar boleh darabkan. Bracket maksudnya kena darab. So kena darabkan dulu untuk memudahkan. Kalau ada dua nombor perlu didarab, kita kena darab dulu. So 2 kali 3.5, kalau tekan kalkulator pelajar akan dapat 7. Oke, kita salin balik sama dengan 17. Oke. So, cikgu sambung di sini ya, tak ada ruang. So, sekarang kita nak cari T, kita kena cuba pindahkan nombor itu satu persatu, kita pindahkan ke kanan. So, mula-mula kita pindahkan 7. Pindahkan 7 ini, kita pindahkan 7 ini tambah 7 positif kan. So bila kita pindah dia akan jadi apa? Tukar tempat, tukar tanda, dia akan jadi apa? Tolak. So jadi tolak 7. Bila tambah 7 pindah akan jadi tolak 7. Oke. Next step ialah kita kira tolak. Dua nombor sudah bersama-sama, kita kena pemudahkan. Oke, tambah atau tolak lah, bergantung kepada tandanya. So, kita dapat 10. Oke, sekarang kita nak cari T, tak mau 20, kita pindahkan. Yang tak mau kita pindahkan. 20 T maksudnya 20 kali T. So, pindah jadi bahagi 20. Oke. 10 bahagi 20 ialah 0.5 ataupun setengah lah. Soalan dia bagi jawapan dalam bentuk perpuluhan, maka pelajar boleh tekan button bahagilah. Baru jawapan diberi itu dalam perpuluhan. So jawapan ialah dongki 0.5. Okey, soalan 17. Balik ke soalan yang selesaikan persamaan linear. Cikgu dah tulis salin dulu soalan di tepi ini. Okey, untuk senang untuk menjimatkan masa, cikgu dah salin siap-siap soalan ini. Sama saja, cikgu hanya salin sekali lagi di tepi untuk buat kira-kira. Okey, kita nak selesaikan persamaan linear ini untuk cari nilai W. So, mula-mula kita cek ada tak bracket. Kalau ada bracket, kita kena buka bracket dulu untuk bebaskan sebutan-sebutan dalam bracket. So, kita kena
darab masuk dulu untuk darab masuk untuk buka kurungan. Mula-mula kita mesti darab masuk untuk buka kurungan. Okey, so kita kena adil, kena darab dengan kedua-dua sebutan dalam bracket ataupun darab dengan semua sebutan dalam bracket. Okey, 4 kali 3, so kita darab masuk. So 4 kali 3 ialah 12. Salin balik W. Okey, tolak kita pun salin balik tolak. Kemudian 4 kali 5 20. Okey, yang lain semua tak ada apa, tak buat apa, tak ada bracket, kita salin balik. Okey. Lepas itu nak buat apa? Lepas itu kita kena nombor dengan nombor kita kena tambah atau tolak untuk pemudahkan. Kita boleh tambah tolak atau tambah atau tolak dua nombor. Kita nampak dua nombor, kita kena pemudahkan. So hutang RM20, tambah lagi bayar balik RM2. So kita masih hutang lagi RM18. Okey. Salin balik sama dengan 6. Okey, sekarang kita kena pindahkan semua nombor ke kiri, ke kanan, sorry. Iaitu kita ikut konsep apa? Ingatkan konsep lelaki satu belah, perempuan satu belah. Huruf satu belah, nombor satu belah. Iaitu kita nak pindahkan apa? Nombor ke kanan. Salin balik 6 dulu, kemudian tolak 12, tolak 18 jadi tambah 18. Okey. Salin balik 12 W dan kita kira tambah. 6 tambah 18 kita dapat 24. Okey. 12 W maksudnya 12 kali W. Sekarang kita hanya mau W sahaja, maka kita kena pindahkan 12 ke kanan. So kali akan jadi bahagi. Tadi sebelah kiri ialah kali 12. So sekarang bila kita pindahkan 12, kita kena bahagi 12, buat terbalik. Tukar tempat, ingat tukar tempat, tukar tanda. Maksudnya kita terbalikkan tanda. Tukar tanda maksudnya kita terbalikkan tanda. Okey, 24 boleh dibahagi tepat oleh 12. Dapat apa? 12 kali apa? Dapat 24 kali 2. So jawapan W ialah 2. So jawapan 2 ada pada A. So jawapan ialah A. Okey. Settle soalan 17. Sekarang kita lihat pula soalan 18. Okey. Soalan 18 ini dia bagi apa? Isi padu silinder. Dia bagi tahu isi padu silinder ini sama dengan 80 cm padu. Dan rumus untuk cari isi padu silinder ialah pi j kuasa 2T, iaitu luas bulatan ini, luas bulatan ini kali dengan tinggi, kita dapat isi padu silinder dan diberi nilai pi ialah 22/7. Okey, apa soalannya? Okey. Soalan kata persamaan kuadratik yang mewakili isi padu silinder dalam sebutan J ditulis dalam bentuk apa? Dia nak cari apa? Persamaan kuadratik yang mewakili isi padu silinder dalam sebutan J. So persamaan yang tak lengkap sudah diberi. Formula isi padu silinder dah diberi di atas, so kita salin balik. Cikgu dah salin siap-siap di sini. Kemudian apa yang kita kena buat ialah kita kena gantikan semua nilai yang kita tahu lah.
Iaitu pi kita ganti dengan 22/7 dan tengok raja ada lagi satu maklumat 7 cm itu ialah merupakan tinggi. So kita wakil dengan T. Tinggi silinder T ya 7. So kita kena masukkan nilai pi dan T supaya hanya tinggal satu sebutan J sahaja. Dia kata dalam sebutan J maksudnya tak mau huruf lain. Hanya dalam persamaan itu ada saja satu huruf iaitu J sahaja. So huruf yang lain kita mesti gantikan dengan nilai. So kita dah boleh mula ganti ya. Okay, kita ganti pada baris di bawah. Okay, salin balik 80. Pi kita ganti dengan 22/7. Jari kuasa 2, J kuasa 2 tak tahu, kita salin balik. Kemudian kita nak gantikan nilai T, kita kena buat bracket, masukkan T7. Okay, dan kita boleh ringkaskan, boleh potong 7 dengan 7 di bawah, potong dengan 7 di atas, hapus. So tinggal lagi kita tulis apa yang tinggal. Tinggal 80 sama dengan 22. So tak ada pecahan lagi ya, sebab bawah sudah potong, dah hapus, tak ada nombor kat bawah pecahan lagi. So tak ada pecahan lagi, tinggal 22 J kuasa 2. Okay, inilah persamaan kuadratik dalam sebutan J kita, dan kita cuba cari mana jawapannya. Iaitu dah nampaklah C. Okay, persamaan yang sama dengan jawapan kita ialah C. So jawapan ialah C ya. Okey, sekarang kita lihat soalan 19. Sekali lagi ini ialah soalan nak selesaikan persamaan linear untuk cari nilai X. Selesaikan untuk cari nilai X. So sama juga cikgu dah salin siap-siap soalan di tepi untuk senang kita nak buat kiraan. So sama juga mula-mula kita cek ada tak bracket. Jika ada bracket, kita mesti apa? Buka bracket dengan darab masuk. Kalau ada bracket, first step ialah kita cuba apa? Buka bracket dengan darab masuk 1/3. Darab dengan semua sebutan dalam bracket. Di sini ada 2 sebutan, kita darab dengan kedua-dua sebutan dalam bracket ini. So, lepas darab apa yang kita dapat? Ini ada pecahan. So cikgu tulis sebab ada pecahan, lebih baik kita buat satu persatu. Okay, 1/3 darab. So saya buat bracket, masukkan 3x sebab darab dengan 3x, tambah 1/3 juga. Sekarang darab pula dengan 9. Buat bracket, masukkan 9. Guna bracket untuk mewakili darab. Okey, dan yang kanan ini semua salin balik, tak buat apa. Sekarang ialah kita buka bracket. Langkah ini ialah buat buka bracket. Okey, dah darab masuk. Sekarang kita kena darab lah. Sudah nampak bracket, kita kena darab. Dah nampak bracket, kita kena buat darab. Okey, so ini kita boleh hapuskan 3. Hapus 3. Ini pun 3, so kita boleh hapus. Atas bawah ada 3, so kita boleh hapuskan dengan potong-potong. Kita kena main potong-potong. Potong 3 bawah, potong 3 atas. Sebab yang sama kita boleh hapuskan dengan potong. So tinggal X. So tinggal X di sini. Okey, sama juga ini 3 dan 9 kita boleh apa? Potong. Boleh potong-potong dengan bahagi 3. Bahagi dengan faktor sepunya mereka, iaitu 3 kali 1 3, 3 kali 3 dapat 9. So hasilnya ialah tinggal 3. 1 di bawah tak payah tulis. Okey, sebelah kanan pun salin balik. Tak buat apa, salin balik. Okey, sekarang kita nak cari X. Kita dapati kedua-dua belah ada X. Maka kita kena kumpulkan apa? Lelaki satu belah, perempuan
satu belah. So kita kena kumpulkan X satu belah, nombor satu belah lah. Macam lelaki satu belah, perempuan satu belah. Okay, so kita kumpulkan X satu belah. Iaitu salin balik X. Tolak 2X ini kita pindah ke kiri, tukar tempat, tukar tanda. Ingat nah, tukar tempat, tukar tanda. So, tolak 2X jadi tambah 2X. Oke, sekarang nombor 12 kita salin balik. Sekarang kita nak pindahkan apa? 3 pula, nombor 3 pula ke kanan sebab kita mau nombor di kanan. So, positif 3 ini saya tukar tempat. Tukar tempat, tukar tanda. Positif 3 ataupun tambah 3 sekarang jadi tolak 3. Tambah 3 jadi tolak 3. Oke, dah settle. Oke, sekarang dah X bersama-sama, nombor bersama-sama, kita sudah boleh ringkaskan sebutan X dan sebutan nombor. Oke, 1X tambah 2X, kita dapat 3X. Kita dapat 3X. 12 tolak 3, kita dapat 9. Okey, sekarang kita hanya mau cari X. Tak mau 3. Tak mau kita pindahkan. So, kali 3 pindah jadi bahagi 3. 9 bahagi 3 ialah 3. Sebab 3 kali 3 dapat 9. So, nilai X ialah 3. Boy. Jawapan boy. 3. X ialah 3. Okey, soalan last. Ni soalan ini. Special sedikit soalan ini. Ini pelajar lepas belajar kena ingatkan. Nyatakan persamaan kuadratik yang mempunyai punca X sama dengan negatif 3 dan X sama dengan 3. Dan ingat, kalau persamaan kuadratik dia ada simbol sama dengan. Okey, ini dia dah bagi jawapan punca ataupun jawapan X. Ini ialah kerja terbalik. Ini macam soalan pelajar selesaikan persamaan kuadratik dan akhirnya dapat nilai punca, iaitu nilai X-nya kan. Punca maksudnya nilai X-nya kan, nilai pemboleh ubah itu. So sekarang jawapan dah diberi, kita kerja terbalik. Dari dua nilai X itu kita cuba kerja terbalik, dapatkan dia punya dua faktor. Bila kita kerja terbalik, ingat kita mesti apa? Kerja terbalik bermaksud kita kena terbalikkan sebab kita reverse kan. Kita buat proses terbalik, kita kena juga terbalikkan tanda. Kita juga kena terbalikkan tanda lah. So, kalau kita tuliskan step yang sebelumnya, iaitu step pemfaktoran semasa kita buat selesaikan persamaan kuadratik, kita ada faktorkan kan. Sebelum kita boleh dapatkan nilai X, kita buat pemfaktoran. Sekarang kerja terbalik, dah dapat nilai X, kita nak isi balik nilai dalam bracket, ialah kita kena terbalikkan saja tanda. So, negatif 3, ini first one negatif 3 jadi positif 3. Positif 3 jadi negatif 3. Okey, dan pelajar mesti ada pernah lihat kan? Pelajar mesti pernah lihat pattern ini. Mesti pernah lihat pattern ini. Apa pattern ini? Ada satu rumus kan yang dipanggil apa?
kuasa 2 tolak kuasa 2. Ataupun apa? Rumus hasil tolak 2 sebutan kuasa 2 kan. So, bila pelajar nampak X tambah 3, X tolak 3, pelajar cepat-cepat tuliskan dia punya persamaan. Dia punya persamaan kuasa 2 tolak kuasa 2 itu, yaitu X kuasa 2 tolak apa? 3 kuasa 2 kan. X kuasa 2 tolak 3 kuasa 2 sama dengan kosong kan. Kemudian kita boleh kira 3 kuasa 2. 3 kuasa 2 maksudnya 3 kali 3. So, kita dapat 9. So, inilah persamaan kuadratik yang mempunyai puncak X sama dengan negatif 3 dan positif 3. Jawapan Dongki. Okey. Okey, soalan ini ialah ada kaitan dengan rumus apa? Hasil tolak apa? Sebutan kuasa 2, iaitu apa? Formula ini. A kuasa 2 rumus apa? Hasil tolak 2 sebutan kuasa 2. Bila pelajar nampak A kuasa 2 tolak B kuasa 2, maka kita boleh faktorkan jadi 2 bracket. 2 bracket kita boleh faktorkan jadi 2 bracket, iaitu A tambah B, satu tambah satu tolak lah, yang mana dulu pun tak apa, tolak dulu pun tak apa. A tambah B, A tolak B. Soalan 20 ini ialah dia apply rumus ini, iaitu A kuasa 2 tolak B kuasa 2 sama dengan A tambah B, A tolak B. Pelajar ingatkan. So, bila kita selesaikan persamaan kuadratik yang A kuasa 2 tolak B kuasa 2 ini, maka kita akan dapatlah rumus dia punya puncak ialah satu positif, satu negatif. Okey, sampai sini dulu pelajaran hari ini. Selamat belajar semua. Bye.